Mustahil ke tak? Tak mustahil. Tapi nak habaq sini bukan Syaddad bin Aus tu. Walaupun benda tu tak mustahil. Tapi Syaddad bin Al-Aswad. Syaddad bin Aus lain. Dia antara 3 sahabat yang ulama selalu sebut paling zuhud. Abu Darda, Umair bin Sa'id dan Syaddad bin Aus, itulah sahabat-sahabat Nabi hak kelihatan paling zuhud. Bukan hak lain tak zuhud. Terpancar kelebihan zuhud pun ada pada 3 sahabat ni. Abu Darda, Umair bin Sa'id dan Syaddad bin Aus. Dulu ada kes Syaddad ni. Oh, baru nak pukul 11 dah. Baru lagi. Tak apa kan? Kau nak berhenti dah? Tak apa. Okey. Syaddad bin Aus satu hari dia berjalan. Satu hari dia berjalan, dia bertemu dengan Rasulullah. Dia bertemu dengan Rasulullah, dia tengok Rasulullah dalam keadaan sedih. Rasulullah dalam keadaan muram dan sugul. Lalu dia tanya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Rasulullah berkeadaan demikian? Tengok pada air muka, raut wajah Nabi. Ini Nabi tengah sedih. Duk fikir apa? Lalu Rasulullah bagi tahu dia yang Rasulullah bimbangkan umat dia. Yang mana umat dia ni yang Rasulullah bimbang 2 benda. Mereka akan kembali kepada kemusyrikan. Mereka akan kembali buat syirik. Dan yang kedua Rasulullah bimbang ialah mereka akan mengikuti syahwat dan hawa nafsu mereka. Tengok Rasulullah duk sedih, tanya pasal apa? Rasulullah sebut, Rasulullah duk bimbang umat dia ni akan buat balik syirik dan ikut syahwat, ikut hawa nafsu. Jadi jawapan yang Rasulullah bagi ni agak sedikit menghairankan bagi Syaddad. Benda tu tak pelik pun. Tapi yang Syaddad heran tu sebab dia hidup dalam lingkungan sahabat Nabi. Yang dia kenal sahabat-sahabat Nabi ni orang paling kuat berakidah, orang paling kuat beriman, orang paling kuat duduk bawah Nabi, orang paling kuat belajar dengan Nabi, orang paling kuat buat amal, rata-rata kuat ibadah, rata-rata ahli jihad. Tiba-tiba Rasulullah risau mereka ni akan jadi syirik dan ikut hawa nafsu. Ikut hak perspektif dia, sahabat-sahabat ni kuat segala-gala hal, tak mungkinlah. Adakah mereka akan kembali buat syirik sepeninggalan kamu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, suatu masa hak kata syirik yang Rasulullah maksudkan tu bukanlah kerana mereka menyembah matahari, tidak. Bukan kerana mereka akan kembali menyembah patung-patung yang dinamakan berhala tu, tidak. Bukan juga kerana mereka akan menyembah batu-batu, tidak. Tetapi hak Rasulullah bimbang ialah suatu masa, dengar betul-betul, mereka akan mempamerkan, menunjukkan amalan-amalan kebaikan dan kesolehan masing-masing untuk dipamerkan di hadapan mata-mata manusia lain. Dia nak tunjuk yang dia buat amalan baik. Dia nak tunjuk dia buat ni amalan soleh, amalan ni bagus, amalan ni good, amalan ni mulia. Tapi bukan lillahi ta'ala, tapi dia tunjuk demi semua benda ni nak suruh mata orang lain tengok. Nak suruh apa? Nak suruh orang kata bagus ustaz tu, mulia ustaz tu, berjurus ustaz tu, komplit ustaz tu, sempurna ustaz tu ni. Bukan ustaz sajalah, hak tak ustaz pun samalah. Apa sesuatu yang kita buat tu nak suruh orang kata hak kita buat tu bagus. Kita tunjuk depan orang nak suruh orang kata kita berjurus, kita elok, kita segala-galanya. Tapi lillahi ta'ala zero. Hak tu yang Nabi bimbang. Apa yang kita buat ni semata-mata nak tunjuk kat orang, nak pamer kat orang. Bila Rasulullah sebut macam tu, Syaddad dapat tangkap. Lalu dia kata apa? Ya Rasulullah, bukan syirik, riak. Ya Rasulullah, riak. Syirikkah itu wahai Rasulullah? Dia dapat tangkap dah yang Rasulullah nak maksudkan tu riak. Syirikkah benda tu wahai Rasulullah? Ya. Sesungguhnya satu masa kamu akan dapat melihat seseorang yang sedang berpuasa, lalu Allah menguji dia dengan salah satu daripada jalan dan cabang syahwat, maka dia berbuka. Dia duk puasa,
Tiba-tiba Allah uji salah satu cabang syahwat dia. Tak kira lah Allah uji tang mana yang menyebabkan dia tak tahan, jadi dia buka puasa. Dia sanggup buka puasa. Padahal puasa tu lillahi ta'ala. Tapi bila Allah uji je koding ni, dia sanggup buka puasa. Tapi dalam keadaan buka puasa tu, bila keluar, hang puasa tak? Oh, orang beriman takkan tak puasa. Hang ni pun tanya soalan. Orang bertakwa, orang baik, puasalah. Padahal sunatnya di sisi Allah dah zero. Tapi nak tunjuk baik depan orang ni, puasalah, takkanlah tanya soalan tu kat aku. Berapa ramai orang hak sunatnya buka puasa, bila orang tanya puasa tak? Oh, saya memang tak puasa hari ni. Siapa berani jawab lagu tu? Bukan hak puasa sunat, hak puasa betul. Kemudian disambung oleh Rasulullah. Dan inilah sebenarnya yang difirmankan oleh Allah. Sesungguhnya mereka ini sebenarnya tidak beriman pun kepada Allah. Dan merekalah yang telah melakukan kesyirikan-kesyirikan ini. Dengarlah, sesungguhnya syirik jenis ini lebih halus daripada butiran-butiran pasir. Syirik jenis mana? Syirik jenis riak ni lah. Inilah disebut syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali tu hak jelas, hak terang. Sembah matahari, syirik jali. Sembah patung, syirik jali. Sembah berhala, syirik jali. Sembah batu, sembah hak kita nampak jelas kesyirikan dia, tu syirik jali. Bukan syirik tu dibuat oleh orang yang bernama jali dah. Syirik khafi hak halus, riak. Ramai tak orang buat macam ni? Ramai tak orang buat macam ni? Ramai. Antara lain takabur. Apa dia takabur? Batarul haq wa ghamtun nas. Lawan benda hak, tentang benda benar, dan meremeh-remehkan manusia, merendah-rendahkan manusia lain, jadilah dia takabur. Setakat lawan tak takabur lagi. Bila dia buat yang kedua, jadi takabur. Contoh, saya ni buat satu benda, mungkin lalai, mungkin tak perasan, mungkin saja-saja buat satu benda yang agama larang, syarak marah, Islam tak suka. Tiba-tiba mari seorang pakcik, dia pun habaq, pakcik ni ustaz, bukannya alim sangat, bukannya ada ilmu pun, tapi hak pakcik duk belajar, hak pakcik duk ada, hak ustaz buat ni tak betul, hak ustaz buat ni agama tak suka, hak ustaz buat ni syarak marah. Bila orang datang dalam keadaan kita tak teringat, tak perasan, tersalah, bila orang tegur tu, apa sepatut yang kita buat? Sepatutnya, oh terima kasih pakcik, datang ni pakcik tegur, pakcik mengingatkan saya tak perasan, saya tak ingat, saya tak tu. Kalau tidak, lagi jauhlah saya. Terima kasih pakcik kerana ingatkan saya. Patutnya. Tapi yang selalu dibuat ialah batarul haq. Bila mana biasanya orang yang tegur kita tu level kita berasa bawah kita, kita lagi tinggi level. Pakcik ni siapa? Pakcik buat apa yang pakcik pegang, pakcik buat apa yang pakcik percaya, saya buat apa yang saya pegang, saya buat apa yang saya percaya. Pakcik hal pakcik, saya hal saya, jangan ganggu. Saya tak ganggu pakcik, pakcik jangan ganggu saya. Hal ni dia lawan kebenaran. Kita cakap dalam ni, dalam konteks memang hak kita buat ni salah, orang tegur tu betul salah. Betul salah kita. Kita cakap macam ni, dia tak jatuh lagi takabur. Sebab baru lawan. Sebab apa biasa orang lawan? Sebab satu lagi duduk sekali dengan dia. Apa dia? Ego. Terus terang saya cakap depan tuan-tuan puan-puan, ego ni biar duduk di Yamaha cukup. Faham tak maksud saya? Ego ni biar duduk di motor Yamaha saja. Yamaha ego tu. Dengan kita, dengan orang tak payahlah nak buh benda ni. Bila ada ego, maka hak keluar tu. Nombor 2. Ghamtun nas, merendah-rendah dan memperlekehkan manusia lain, baru dia jadi takabur. Kita dah sebut benda tadi dah. Hal pakcik, hal saya. Berhenti setakat tu okey lagi. Bila dia tambah, pakcik ni siapa?
Darjah 3 pun tak lepas. Saya PhD ada 3. Gaji saya 20,000, gaji pakcik basic pun 300. Saya putih, pakcik hitam. Saya tinggi, pakcik rendah. Saya kuruh, pakcik gemuk. Saya handsome, pakcik huduh. Start keluar ayat macam ni, itulah takabur. Saya cerdik, pakcik tak pandai. Kita lawan dulu tadi. Kita seolah-olah bantah dia teguk. Berhenti setakat tu, okey lagi. Tapi bila kita start perendah dan peleceh orang lain, teguk kita, itulah takabur. Keluar ayat-ayat macam tadi, takabur lah tu. Tengok dulu Iblis. Iblis, bila Allah suruh dia sujud pada Nabi Adam, kalau setakat dia kata, saya tak mau sujud, berhenti situ. Saya tak mau sujud dekat Adam. Hak nak jadi takabur sebab apa? Sebab lepas saya tak mau sujud, dia mula start dengan ayat, aku dibuat daripada api, dia dibuat daripada tanah. Aku dah berpuluh ribu tahun beribadat, dia satu ibadat pun tak buat lagi. Aku kamu kurniakan ilmu hak macam-macam, dia ilmu apa yang ada pada dia, entah. Kalau setakat Allah suruh dulu, dia kata aku tak mau sujud, berhenti. Tapi bila dia start buat ayat peleceh tadi, itulah takabur. Maka layak atau tidak laknat Allah atas dia? Layak. Jadi jangan buat cerita macam ni. Kita lawan, lepas tu kita peleceh orang, kita hina orang, kita maki orang. Inilah kadang-kadang kita bercakap pasal sunnah. Hak ni pun tak lepas ni.